Assalamualaikum. 7 April 2024. Israel berada dalam keadaan alert dengan Israel sedang blok GPS sistem dari segenap tempat. Dan dulu blok GPS di utara berdepan Hizbullah, tapi sekarang Israel buat di kesemua tempat di Israel. Dan ingat teman-teman Malaysia nak kena beringat. Walau Rusia dan China juga dah tidak lagi menggunakan GPS, mereka punya sendiri punya GPS, kerana GPS adalah di bawah pengaruh US. Dan Israel komen atasan tak dibenarkan cuti, dan askar atasan ini diarah duduk di bawah tanah. Takut Iran cuba membunuh mereka, orang atasan dia lah. Ini adalah kerana serangan terhadap Iran di embassy itu. Dan juga Israel mengarahkan embassy Israel sebanyak 28 buah di dunia ditutup hari Jumaat. Ini adalah kerana Ayatullah Khomeini telah memberi amaran hari Jumaat adalah hari serangan terhadap Israel. Adakah anda menutup embassy anda? Adakah tidak rugi? Kerugian besar teman-teman. Kerugian besar. Dan Israel terpaksa tak tidur satu hari di hari Jumaat selepas ini. Dan untuk saya hari Jumaat yang baru ini terlalu awal sangat nak mengetahui apa serangan pejuang-pejuang yang mempertahankan Gaza sekarang akan lakukan. Terlalu awal teman-teman. Jadi kita tunggu hari Jumaat lepas hari raya pertama. Dan mereka dah pun melakukan mesyuarat yang pertama. Pejuang-pejuang ini telah melakukan mesyuarat yang pertama bersama untuk menyerang Israel. Sekarang ni mereka bersama-sama bersama-sama, tidak lagi dia sikit, dia ni sedikit. Mereka dah melakukan mesyuarat. Dan Nasrullah berucap di hari lahir pejuang Al-Quds. Cukup apa kita dengar dari statement dari negara dunia. Macam-macam statement yang janji manis maksud dia. Ketika kamp US di Syria dan Iraq diserang pejuang-pejuang Syria dan Iraq, US menghubungi Iran dan meminta pejuang-pejuang ini berhenti menyerang. Tapi mereka lupa yang Iran meminta pejuang-pejuang ini, iaitu Iraq dan Syria, berhenti dan serangan terhadap kamp US di negara itu. Dan sekarang Israel akan diberikan satu penampar di muka mereka kerana serangan terhadap embassy Iran di Syria. Iran masih berlembut dengan US. Kalau Iran nak berkasar dengan US di kamp mereka di Syria dan Iraq, saya rasa dah bersih dah teman-teman. Kamp mereka pun menempatkan dalam, sekarang dulu dekat 1,000 lebih, sekarang pun dekat berapa, sampai 2-3 ribu. Itu pun kamp bunuh diri bila-bila masa pejuang-pejuang Iraq dan Syria boleh menghabiskan mereka kalau mereka nak. Tapi Iran masih memberi muka kepada US. Sebab tu sekarang US rasa bersalah dengan apa yang Israel lakukan. Dan Iran pasti akan membalas terhadap apa yang Israel lakukan. Dan serangan pejuang-pejuang yang menyerang Israel, kalau tidak menyakitkan Israel tidak akan melakukan serangan terhadap pejuang Al-Quds yang supply senjata pada Hamas, Hizbullah dan Houthi. Dunia tidak cerita yang pelabuhan Iliad, pelabuhan kedua Israel, lumpuh dengan serangan pejuang-pejuang Palestin. Israel juga berkata yang mereka diserang dari 7 penjuru pejuang Islam sekarang ini. Ini untuk Israel mendapat simpati lah daripada dunia. Dan Iliad Port dah lumpuh teman-teman. Dan sekarang tinggal Haifa Port yang masih berfungsi, tapi tak sepenuhnya. Ini yang terjadi di Israel. Israel kalah slow-slow. Dan kita kena terus doakan mereka yang berjuang untuk Palestin.
Dunia tak tahu teman-teman tentang apa yang pejuang-pejuang Islam ini lakukan. Dunia tak tahu. Tidak ada orang berceritakan tentang ini. Cuma dalam channel yang saya belajar, saya dengar, mereka ini sajalah yang bercerita tentang hal-hal sebegini. Kalau tidak, dunia hanya bercerita tentang kekuatan Israel yang membunuh orang awam. Itu saja. Pejuang Iraq ada perjanjian dengan Iran. Iraq dan Syria ada perjanjian untuk tidak menyerang kepentingan US di sana, di Iraq dan Syria. Tapi pejuang-pejuang Iraq sekarang hanya fokus pada Israel sepenuhnya. Mereka telah ditukarkan ke Israel kerana perjanjian ini. Mereka tak nak menyerang kepentingan US di Iraq dan Syria. Mereka fokus kepada Israel sekarang. Tapi pejuang-pejuang Iraq menyerang 4 kepentingan Israel. Fokus mereka. 1, menyerang Haifa Port. 2, menyerang Haifa Oil Refinery dan Haifa Airport. Dan 4, Golan Heights. Kita tak tahu kenapa mereka menyerang Golan Heights, tapi fokus mereka ke 4 tempat ini. Kepentingan Israel. Bukan orang awam teman-teman. Dan ini menggembirakan US. Kerana US takut mereka menyerang askar mereka yang berada di Iraq dan Syria. Dan berita IRSGC memberi amaran yang Israel akan kolaps. Memberi amaran kepada Israel, dan mereka Israel sedang bersedia menyimpan makanan dan mengeluarkan duit dari bank. Saya dapat rasakan tentangan serangan terhadap Israel dilipat gandakan pejuang-pejuang. Dan hari ini juga ada meeting IDF dan Humanitarian Aid Gaza untuk membawa makanan ke Gaza dari Israel. Dari Israel bukan daripada Egypt Ini kerana semua Biden dah marah sangat dengan kematian 8 group yang memasak untuk rakyat Gaza. 7 orang yang mati tu. Dan Israel sekarang benarkan 8 group masuk tanpa gunakan Hamas sebagai alasan. Dan serangan-serangan masih ada, tapi 8 masuk dengan agak banyak ke Gaza. Alhamdulillah. Nampak dia hari raya ini, Masya Allah, rakyat Gaza taklah terbeban sangat, Masya Allah, hari raya ini. Dengan 1 bulan berpuasa mereka, ada yang makan rumput, teman-teman. Alhamdulillah. Doa daripada semua umat-umat Islam dan juga pejuang-pejuang Islam yang berada di sana untuk menegakkan keadilan untuk Palestin. Okey, kita cerita sedikit. Di hari Menteri Pertahanan France call Menteri Pertahanan Rusia, Blinken berada di France ketika itu dan meminta France untuk menelefon Menteri Pertahanan Rusia untuk freeze peperangan ini. Masa berlalu dengan pantas Atok dah nak mengundi hujung tahun ini, dan Rusia menunjukkan kemenangan terhadap perang ini. Dan Atok akan kalah dalam pilihan raya kalau Rusia menang. 100% dia akan kalah. Sebab tu dia meminta untuk Rusia freeze kan peperangan ini. Dan Lavrov berkata, freeze lah perjanjian di Turki. Dan buatlah perjanjian baru kalau nak. Betul. Dan Rusia tak nak percaya negara-negara Western kerana apa yang mereka janji semua palsu. Apa yang mereka lakukan, semua perjanjian mereka semua palsu. Dan Putin kata kami tak akan letakkan senjata kerana di sebelah dah tak ada senjata. Ini ayat Putin beberapa minggu lepas. Jadi perang ini akan diteruskan hingga mereka berpuas hati. Telah saya katakan, Putin akan hanya berpuas hati hingga ke Dnieper River tu. Google Maps dan lihat Dnieper River ni.
Dnieper River ni sangat luas teman-teman, membelah Ukraine. Jadi jika Rusia dapat sampai ke Dnieper River, jadi senanglah mereka buat macam garisan sempadan, tak pening kepala. Jadi senang mereka buat garisan sempadan, dan mereka boleh buat projek mereka dengan China untuk Silk Road daripada Asia hingga ke Belarus. Boleh bina jalan kereta api ke apa ke. Masya Allah, panjang tu. Tolong Google Maps dan anda akan lihat ni apa, Silk Road tu. Anda akan nampak pepandangan jauh Rusia sekarang. Jadi bila jalan kereta api ni dah dibina, selamatlah, tak ada apa-apa ancaman lagi ya. Kalau tidak nanti macam-macam cerita, Ukraine tembak kapal terbang Malaysia lah, apalah macam-macam. Jadi pandangan Rusia terlalu jauh hingga ke Dnieper River saya cukup. Saya rasa dekat separuh Ukraine Rusia dah bantai. Assalamualaikum, selamat berpuasa semua. Jangan lupa share, like. Like tu maknanya berterima kasih untuk channel ini dan akan membuatkan algoritma channel ini naik, dan orang luar yang lain akan join channel ni. Hurrah everybody.